Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera. Kita bersama dalam segmen kali ini. Dan kalau kita melihat, ini adalah galeri pameran seni lukis di mana peraduan seni lukis diadakan di waterfront. Ini adalah sempena dengan sambutan perayaan Hari Keputeraan Kepedulian Maha Mulia Paduka Suri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam sama-sama menyemarakkan sambutan Hari Keputeraan Baginda yang ke-66 tahun, dianjurkan oleh Jawatan Kuasa Peraduan Seni Lukis sempena dengan sambutan perayaan Hari Keputeraan Baginda. Jadi dengan adanya peraduan seni lukis seperti ini memberikan peluang pelukis-pelukis tempatan dan termasuk juga orang luar yang bekerja di Brunei sekurang-kurangnya setahun bermastautin negara Brunei Darussalam mendapat peluang untuk melahirkan karya-karya mereka dalam bidang seni lukis. Bukan satu perkara yang mudah kerana bakat itu adalah untuk seseorang. Bakat yang ada dilahirkan dalam seni lukis ini jadi memberikan peluang kepada mereka untuk melahirkannya dalam peraduan dan dapat dijelaskan lagi oleh hakim-hakim yang dilantik untuk menilai lukisan-lukisan mereka. Jadi kita tinjau hasil pameran dalam peraduan seni lukis sempena dengan sambutan perayaan Hari Keputeraan Kepedulian Maha Mulia Paduka Suri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-66 tahun 2012 ini. Terlebih dahulu diucapkan tahniah Datuk atas kerjaan pihak Bisdatu menganjurkan peraduan seni lukis yang memberikan peluang pada anak-anak tempatan kita ini menghasilkan karya-karya bersedia. Mungkin ada tujuan-tujuan tertentu mengapa peraduan lukisan ini diadakan sempena dengan perayaan Hari Keputeraan Kepedulian ini. Terima kasih. Sebenarnya peraduan lukisan ini diadakan sudah kali yang ke-6 nih. Setiap tahun bersempena dengan Keputeraan Kepedulian Maha Mulia, yang mana tujuannya ialah untuk lagi memeriahkan, menyemarakkan lagi perayaan-perayaan Hari Keputeraan. Jadi diadakan peraduan lukisan ini tujuannya juga untuk memberikan sumbangan ataupun encouragement kepada pelukis-pelukis tempatan supaya mereka akan dapat ikut serta menunjukkan bakat-bakat mereka, lebih-lebih lagi yang bakat-bakat baru yang kurang berpeluang untuk mendedahkan, mengutarakan bakat-bakat mereka. Karena sebagaimana yang telah dibuat dalam tahun-tahun yang lepas, peraduan ini ada beberapa kategori. Jadi kategori A misalnya pada tahun ini adalah terbuka kepada rakyat Kepedulian Maha Mulia, penduduk tetap juga penduduk tetap ya. Jadi temanya ialah wajah-wajah kebahaduli dan kabar-kabar diraja. Tapi nampaknya tahun ini kebanyakannya wajah-wajah kebahaduli lah yang kebanyakannya. Pada tahun-tahun lepas ada juga wajah-wajah pimpinan muda-muda mahkota dan kabar-kabar diraja yang lain. Jadi salah satu encouragement lagi. Setiap tahun kami telah memberikan penghargaan kepada pemenang peraduan lukisan ini supaya karyanya itu akan digunakan ataupun digunakan untuk persembah ke hadapan Majlis Kepedulian Maha Mulia sebagai persembah daripada jawatan kuasa ini. Jadi berarti ia automatically menjadi salah satu collection kebahaduli lah tu artinya. Jadi itu adalah satu penghargaan tu. Kata orang kalau karya kita ini jadi collection kebahaduli memanglah satu penghargaan yang tinggi. Jadi selain daripada itu pihak penganjur dia memberikan hadiah yang lumayan bagi pemenang yang tadi ini. Hadiahnya wang tunai sebanyak RM5,000. Jadi diharap para pelukis tempatan akan dapat mencuba di tahun-tahun yang akan datang menyertai peraduan ini. Dan kategori lain misalnya seperti kategori B ialah pada tahun ini berupa alat-alat kebahasaan diraja. Jadi kita akan memberikan satu peluang untuk pelukis-pelukis mengkaji dari segi kata orang meneroka akan
khazanah negara kita ini, seperti alat-alat kebangsaan diraja. Dengan cara melukis, dengan aktiviti melukis akan dengan sendirinya menimbulkan lagi secara research. Jadi itulah kategori yang kedua. Dan satu lagi kategori ialah bagi penuntut-penuntut sekolah. Jadi di sini memberikan peluang kepada penuntut-penuntut sekolah, sekolah menengah atas ya, menengah atas. Bagi kategori ini temanya ialah negaraku Brunei Darussalam. Jadi berarti secara open betul. Apa juga yang terpikir terbayang pada penuntut-penuntut akan yang dirasanya negaraku Brunei Darussalam ini dapat dicurahkan melalui lukisan. Dan pada tahun ini kita mempunyai beberapa orang, ramai juga penyertaan daripada penuntut sekolah. Pemenang-pemenangnya juga diberikan hadiah yang lumayan bagi penuntut sekolah. Hadiah yang begitu wang tunai sebanyak RM2,000 misalnya, itu sudah dikatakan sudah begitu baik. Kira penggalakan. Jadi kalau dulu masa zaman saya sendiri pernah dulu perluan produkisan hadiahnya berapa saja dalam RM20, RM30. Tapi walaupun bagaimanapun itu mengikut peredaran masalah. Jadi itulah saya harap bukan saja para pelukis tempatan, juga anak-anak sekolah supaya dapat berkecimpung dan menyertai program-program ini di masa-masa akan datang, insya-Allah. Dan bagaimana dengan hakim-hakim yang dilantik? Siapa hakim-hakim yang telah menghasilkan satu karya yang lebih baik dalam memberikan penghakiman ini? Sebenarnya hakim-hakim ialah terdiri pada pelukis-pelukis tempatan juga yang veteran, juga daripada pensarah-pensarah Universiti Brunei Darussalam. Jadi seramai 4 orang, dan saya sendiri juga sebagai hakim, ketua hakim misalnya. Jadi di sana sama-sama hakimkan, kita melihat daripada berbagai sudut lah, sudut. Misalnya kalau bagian potret wajah-wajah Kabaduli, kita melihat akan bentuk akurasi ataupun mirip rupa wajah Kabaduli. Kemudian barulah dilihat dari segi penyampaiannya, detailnya dan sebagainya, contrasting colornya dan sebagainya. Jadi itulah daripada sudut-sudut penghakiman yang dihakimkan. Dan akhirnya barangkali seruan Datuk sendirilah kepada pelukis-pelukis muda Ketani yang berjinak-jinak ataupun berminat dalam bidang lukisan ini. Terima kasih, dan saya harap para pelukis-pelukis tempatan supaya akan dapat berusaha di masa akan datang dengan menyertai program lukisan seperti ini, memberikan satu pendedahan kepada bakat-bakat mereka yang ada, karena bakat-bakat itu hanya akan dapat dinilai apabila kita menyertai peraduan seperti ini, dan kita akan dapat dikenali dengan sendirinya. Kalau kita jadi seorang pemenang misalnya, jadi kita akan dikenali sebagai seorang pelukis yang berkebolehan. Jadi kalau kita ini menyertai program-program seperti ini, kita hanya beku dengan keadaan kita ini saja. Tidak ada exposure. So karena dari sini kita akan dapat mendedahkan akan bakat-bakat kita yang yang ada, dan apabila orang melihat akan memberikan satu jalan, peluang, membukakan lagi peluang-peluang untuk bukan saja bagi tempatan, juga bagi dunia antarabangsa. So jadi saya harap di masa akan datang, diharap pelukis-pelukis tempatan juga penuntut-penuntut sekolah akan cuba bergiat menyertai peraduan seperti ini. Karena ini juga adalah sebagai satu sambutan perayaan puja usia Kabaduli yang Maha Mulia. Terima kasih, Datuk. Terima kasih. Terlebih dahulu diucapkan tahniahlah kepada Omar Rasidi. Ini adalah potret Omar Rasidi, wajah Kabaduli dengan menjadi pilot kapal terbang barangkali, helikopter. Okey. Jadi tahniah kita ucapkan. Berapa lama Omar Rasidi menyiapkan lukisan ini? Kira-kira 1 bulan. Dan macam mana untuk menghalusi lukisan ini sebenarnya? Mungkin ada formula-formula ni?
kalau diperkatakan memang banyaklah aspek-aspeknya. Kami ini mengikut pengalaman masing-masing. Mengikut pengalaman masing-masing. Ia memerlukan stage pertama, kedua, ketiga. Setiap pelukis ya ada peringkat. Kalau pelukis yang mahir itu memang dia menggunakan teknik yang khusus. Untuk mengalusi itu memerlukan kepekaran sebenarnya. Dan sejak berapa lama sudah Awang Marsidi sendiri melibatkan diri dalam bidang lukisan? Seingat saya secara serius ada 15 tahun sudah. Memanglah dari bangku sekolah asalnya. Dan sejak 15 tahun melibatkan diri dalam bidang lukisan dengan secara seriusannya, apa saja kejayaan yang dicapai sejauh ini? Tentu banyak sekali, banyak sudah. Yang terakhir Perdana ini dan sebelumnya ada juga kejayaan dicapai, tapi tidak secemerlang yang inilah dalam perduan, khususnya perduan Hari Keveterangan ini. Dan selain daripada peraduan melukis dalam negeri, mungkin di luar negara macam mana? Saya ingat agak lama sudah berkecimpung dalam arena luar negara. Yang terakhir ialah Philip Morris tahun 2001. Dan ini lukisan yang kita lukisan ini menggunakan cat apa nih? Sebenarnya ini cat minyak. Apa masalah-masalah yang kita hadapi selaku seorang pelukis dalam melahirkan idea-idea kita? Memang itulah. Kalau masalah itu sentiasa ada, tapi ia boleh diatasi dengan muat persediaan dan perancangan. Dalam potret yang ini, masalahnya gambar. Gambar, kalau kita ini melukis potret ke bawah dunia ini, ia memerlukan reference gambar yang baik lah. Dan kita dipahamkan juga untuk melukis potret dan pemandangan ini adalah jauh bezanya, karena melukis potret ini lebih susah daripada pemandangan. Mungkin apa barangkali yang kemuskilan ataupun masalah-masalah yang dihadapi? Terutama sekali untuk menepati ketepatan wajah itu. Kalau tidak ditepati ketepatan wajah itu, potret itu memanglah kurang nilainya. Itulah satu masalah yang besar melukis. Apa keserunukan ataupun keberuntungannya menjadi seorang pelukisan? Setelah dapat melahirkan hasil yang dapat diterima dan orang hargai. Itulah. Jadi apa saranan kita lah selaku seorang pelukis veteran dan juga berpengalaman dan mencapai kejayaan, khususnya kepada pelukis-pelukis muda kita? Saya harap pelukis muda terutamanya tampillah ke hadapan, melukislah, berkecimpunglah dalam mana saja atau arena seni lukisan ini, maupun dia peraduan, pameran, ataupun bengkel-bengkel yang pernah dan akan diadakan. Terima kasih. Terima kasih. Sama. Baik. Kita bersama dengan salah seorang peserta dari penuntut, iaitu Dayangku Sharifah Liana, yang memenangi tempat kedua dalam kategori C, iaitu bahagian penuntut. Terlebih dahulu kita ucapkan tahniah, Dayangku. Terima kasih. Dan dalam bidang lukisan ini sebenarnya macam mana Dayangku menyadari yang Dayangku sendiri ada bakat dalam bidang lukisan? Saya menyadari ketika saya kecil lagi. Kan ayah saya seorang pelukis local artist, iaitu Pangeran Timbang. Jadinya dia mengencourage saya lah membuat itu dari sejak saya kecil lagi. So saya berlatih sampai saya sekolah ini di Pusat Tingkatan 6 Meragam pun saya dilatih oleh cikgu saya. Oleh itu pun saya mendapatkan teknik style saya begini. Dan apa sebenarnya bidang lukisan yang lebih digemari ini? Saya meminati abstract contemporary artist, itu seperti dan juga impressionism, cubism seperti itu. Saya meminati Pablo Picasso, Van Gogh. Dan dalam peraduan-peraduan ini berapa banyak peraduan yang pernah diikuti? Banyak juga lah, banyak sudah tidak terkira. Kejayaannya macam mana? Kejayaan boleh lah. Ada Sagu Hati, ada nombor 1, ada nombor 2. Alhamdulillah lah satu. Jadi apa perancangan Dayangku di masa akan datang dalam bidang lukisan? Kalau boleh saya ingin menjadi professional artist di luar negeri, dan ingin kalau boleh lah insya Allah menjadi guru art lah, itu mendapat scholarship.
Dan dalam pada itu, apa saranan yang ku sendirilah, khususnya kepada rakan-rakan yang meminati dalam bidang lukisan? Berlatihlah, praktis dan mencari teknik sendiri. Itulah yang dihargai dan dilihat oleh orang lain lah. Itu. Selaku pelukis muda, apa rasanya yang mendorong Diangku sendiri meminati bidang lukisan? Mendorong seperti meresearch, mencari teknik sendiri dan sebagainya lah. Sejauh ini adakah lukisan-lukisan pernah dijual? Pernah. Hasilnya macam mana? Berapa jualan yang paling tinggi? Lumayan 500 ringgit Brunei boleh satu lah. Baiklah, kami ucapkan terima kasih dan tahniah. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan akan tercapai. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Alhamdulillah, itulah yang sempat kita rakamkan di hasil peraduan seni lukis yang dianjurkan oleh Jawatan Kuasa Peraduan Seni Lukis sempena dengan sambutan perayaan Hari Keputeraan Kebudayaan Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dan ini adalah salah satu hasil yang menunjukkan kampung air dicurahkan dalam bidang seni lukisan. Jadi itulah peluang-peluang yang terbaik untuk anak-anak tempatan khususnya dan sekaligus mengharumkan nama negara Brunei Darussalam kerana memberikan peluang kepada bukan saja anak tempatan, kepada juga orang luar dalam ikut serta di peraduan seni lukis ini yang dapat menghasilkan karya mereka melalui imajinasi mereka ataupun apa jua melalui potret mungkin yang dihasilkan melalui lukisan ini. Jadi dengan adanya hasil-hasil mereka ini juga dapat memberikan dorongan kepada pelukis-pelukis muda yang baru berkecimpung dalam bidang seni lukis. Kita harapkan pelukis-pelukis muda menghayati lukisan-lukisan mereka dan sentiasa akan mahu belajar dalam bidang lukisan ini. Kerana dalam bidang lukisan ini juga boleh mendatangkan hasil ataupun pendapatan mereka pada hari ini yang penuh mencabar untuk mencari pekerjaan. Jadi pada belia-belia, pelajar-pelajar dan anak-anak muda yang mempunyai bakat dalam bidang seni lukisan maupun dalam bidang abstrak, potret, pemandangan dan sebagainya adalah satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada mereka. Jadi gunakanlah kesempatan yang ada untuk mengasuh bakat demi negara Brunei Darussalam dan sekaligus menambah pendapatan sendiri. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.